Kozuki Oden. Beliau adalah seorang samurai tersohor, seorang daimyo yang disayangi dan diidolakan, seorang lanun yang suka meneroka dan menulis, seorang division commander yang disegani dalam kapal Yonko, seorang ahli terpenting dalam membantu Roger mencapai Laugh Tale dan menjumpai One Piece, seorang suami yang penyayang, seorang bapa kepada dua orang cahaya mata, seorang yang boleh dikatakan mampu menyaingi seorang Yonko dan seorang yang mampu membaca dan menulis tulisan poneglyph. Buat anime watcher, video kali ini mengandungi spoiler terbaik untuk korang yang mungkin dah kenal dengan Oden yang diperkenalkan dalam anime episod 910 lepas. Dengan menyertakan sumber terpercaya, inilah kisah penuh Kozuki Oden, samurai legendaris yang dikagumi Pirate King sendiri. So without any further ado, let's enjoy the video. Zaitun, gunakan tanpa was-was. Hai guys, Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapore. Assalamualaikum. It's your boy Kimis Coverto here. Macam mana review chapter lepas? Ada okey kah? Tak okey kah? Yes, chapter 986 dah tubik. Kau akan review chapter 986 lepas ni. Dah, beres aku. Nanti ni tipa. And as you guys know juga, segmen Wadap Anime dah pun kick off dengan speaker yang pertama, Agus Zaidi, dengan perkongsiannya Hungry Heart Wild Striker. Kalau korang belum nonton, korang boleh klik link dekat bawah. And jangan lupa subscribe channel Agus Zaidi. Dan kepada yang berminat untuk sertai segmen Wadap Anime, korang boleh send video korang dekat email aku, kimiscoverto@gmail.com, atau korang boleh call or WhatsApp nombor aku seperti nombor yang terdapat dekat link di bawah. Ayo sama-sama kita jadikan channel ini sebagai platform untuk membantu YouTuber di Malaysia dan angkat channel ini mencapai 100,000 subscriber menjelang 2021 dan jadikan channel ini setanding dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Stay with me guys. Ikutu! Yaronomo! Tapi sebelum kita proceed dengan cerita Oden, hari ini dalam seleksi SNF, Siapa nak gambar first? aku nak ketengahkan seorang YouTuber yang bernama Faye Fin. Di channel dia, baru-baru ni, dia ada buat unboxing Roro Noa Zoro. Atau pada aku, nama sebenar Zoro is Shimotsuki Zoro. Tak nak kalah. Kalau korang belum lagi tengok teori aku pasal asal-usul Zoro, korang boleh tengok kat link description kat bawah. Dan dekat IG dia juga, fayfin.collection, ada banyak gila collection One Piece action figures. Ada Luffy, Zoro, Sanji, Relic, Roger dan ramai lagi lah. So guys, my man Faye Fin over here need our support untuk naikkan subscribersnya. So I hope my good nakama Kimis Coverto can support my mate over here so that he can reach 1,000 subscriber very soon. Thank you guys, you are awesome. Sorry guys, sebab tempat ni bergaung kuat sangat, aku kena pegang mic. Oden dilahirkan di Flower Capital di negara Wano dan merupakan anak kepada The Shogun of Wano, Kozuki Sukiyaki. Oden dikatakan seorang yang suka melakukan kekacauan, kurang ajar, kasar dan hidup tanpa undang-undang. Perangai keterlaluan Oden ni bermula sejak bayi lagi. Semasa umurnya kurang dari setahun, beliau dikatakan telah melempar jururawatnya yang basah ke seberang bilik. Semasa umurnya 2 tahun, beliau telah menangkap 2 ekor arnab dengan tangannya sendiri. Dan semasa umur dia 4 tahun, dia telah berjaya membunuh seekor beruang besar dengan cara melempar satu biji batu yang besar ke arah beruang tersebut. Pada usia dia 6 tahun, beliau mula memasuki kawasan zon merah di negeri Wano dengan memasuki kasino. Dan pada umurnya 8 tahun, dia mula meminum minuman keras dan telah mula bergaduh dengan gamblers. Pada usianya 9 tahun, beliau telah diharamkan oleh gangster Yakuza sendiri daripada memasuki kasino mereka. Benda ini telah membuatkan Oden sangat bengang dan telah tercetusnya satu peperangan besar, padahal masa tu umur dia 9 tahun, dengan klan Yakuza pada masa tu, sehingga merosakkan harta benda awam dan hampir membunuh seseorang pada usia dia 10 tahun dan telah diberkas. Oden kemudiannya telah menjadi buruh paksa di sebuah kuari sebagai hukuman. Namun Oden telah menjadi antara buruh paksa yang terbaik dan mendapat prestijnya di sana. Semasa umurnya 14 tahun, beliau telah cuba membantu warga bandar Flower Capital ketika musim kemarau dengan mengalihkan sungai ke bandar tersebut. Namun berkat bantuannya, bandar tersebut telah banjir dan pihak berkuasa cuba memberkasnya sekali lagi.
Jadi untuk melarikan diri, Oden telah cuba melangkahkan kakinya keluar dari Wano melalui lautan buat pertama kalinya. Namun usahanya gagal. Semasa umurnya 15 tahun, beliau telah mengugut seorang ketua Sami di sebuah tokong di atas bukit supaya beliau dapat tinggal dan bersembunyi di sana. Dan pada setiap malam, beliau akan menculik wanita untuk menjadi gundiknya di tokong tersebut. Jadi sudah tentulah suami-suami, kekasih-kekasih, bapa-bapa kepada wanita-wanita yang diculiknya itu termasuklah samurai-samurai yang handal dan kuat jadi bengang dengan tindakan Oden. Namun perkara ini sedikit pun tidak menggoncangkan jiwa pahlawan Oden dan beliau berseorangan menentang kesemua mereka dan tercetuslah Harem Wars atau peperangan gundik. Oden juga telah cuba meloloskan diri dari negara Wano pada usianya 18 tahun sebanyak 38 kali. Namun, kesemua usahanya bertemu dengan kegagalan. Dan pada usianya 18 tahun juga, dia telah pergi ke krematorium di Flower Capital. Semasa pembakaran mendiang Katsuzo, Oden telah menggunakan api tersebut untuk memasak sebelanga Oden, iaitu sejenis nama makanan, dengan cara meletakkan belanga tersebut di atas mendiang Katsuzo yang dibakar dan memakan Oden tersebut kat situ juga. Setelah meninggalkan krematorium, beliau telah mendengar kekecohan yang telah berlaku di situ antara The Mountain God, iaitu seekor babi gergasi yang telah menyerang Flower Capital. Dan beliau juga telah mendengar perbualan antara Denjiro dan Kinemon yang sedang bercerita pasal anak babi tersebut yang berada pada mereka. Oden kemudiannya mengarahkan mereka menyerahkan anak babi tersebut kepadanya. Namun setelah Kinemon menyerahkan anak babi tersebut, Kinemon telah dulu menyerang babi gergasi tersebut atas desakan dendamnya terhadap babi tersebut yang telah menelan isterinya, iaitu Othuru. Setelah Kinemon dikalahkan dengan mudah oleh babi gergasi tersebut, Oden telah menggunakan anak babi tersebut untuk mengumpan babi gergasi tersebut. Oden kemudiannya telah membelah dua babi gergasi tersebut dan telah menyelamatkan penduduk-penduduk Flower Capital yang telah ditelan. Semasa Kinemon nak dedahkan yang amokkan babi gergasi tersebut adalah berpunca daripadanya, Oden telah melesing kepala Kinemon and took the blame. Kemudian utusan bapa Oden datang kepada Oden dengan sepucuk surat dari bapa dia, dan surat tersebut mengandungi arahan pengusiran Oden dari Flower Capital. Oden menerima arahan tersebut dan telah keluar dari Flower Capital sambil diikuti oleh Kinemon dan Denjiro yang berasa bersalah dan takjub dengan kekuatan Oden dan telah menjadi pengikutnya sejak dari hari tersebut. Setelah keluar dari Flower Capital, Oden telah bertemu dengan pakciknya, iaitu Shimotsuki Yasui, iaitu seorang daimyo di Hakumai di dalam negara Wano. Namun Yasui tak suka Oden panggilnya pakcik. Dan di sana jugalah Oden pertama kali bertemu dengan Kurozumi Orochi yang pada ketika itu bekerja sebagai orang gaji Yasui. Setelah bertanyakan seseorang yang dikatakan sebagai monster, iaitu Boy Ashura, dan mendengarkan betapa bahayanya wilayah Kuri, Oden berasa sangat tertarik dengan tempat tanpa undang-undang itu dan ingin menjelajah ke sana. Dalam perjalanannya, Oden telah diekori rapat oleh Kinemon dan Denjiro yang sangat-sangat ingin menjadi anak buahnya, walaupun Oden macam tak berapa suka. Dan dalam perjalanan juga, kumpulan Oden semakin bertambah. Setelah Kinemon dan Denjiro, kumpulan tersebut bertambah dengan penyertaan dua orang penari kanak-kanak, iaitu Izo dan Kiku Nojo, yang dijumpai dalam kebuluran di Ringo. Kemudiannya berjumpa dengan weirdo yang dianggap sebagai bunian yang mencuri rambut orang yang mati dan orang yang hidup untuk dijadikan brus untuk dijual. Namanya adalah Kanjuro yang dijumpai di Kibi. Kemudian di tengah-tengah hutan Udon, mereka berjumpa dengan bekas ahli Oniwa Banshu yang bernama Raizo. Dulu dia adalah ninja keluarga Kozuki, tapi telah berhenti jadi Oniwa Banshu sebab putus cinta dengan ninja perempuan. Oden kemudiannya masuk ke dalam wilayah Kuri, gentle, berseorangan diri dan bertarung dengan penyamun-penyamun di sana, termasuklah Ashura, seorang penjenayah yang sangat berbahaya. Sebaik sahaja pengikut-pengikut Oden sampai, mereka menjumpai Oden yang telah pun mengalahkan semua penyangat-penyangat itu. Dengan bantuan pengikut-pengikut Oden, mereka telah berjaya mengumpulkan penjenayah-penjenayah yang lain dan membawa keamanan di Kuri. Kemudian Oden decide untuk menjadi raja di Kuri. Berita tentang kemenangan Oden di Kuri telah sampai ke pengetahuan Kozuki Sukiyaki, Shimotsuki Yasui dan beberapa wilayah di Wano, termasuklah Flower Capital.
Oden kemudiannya telah diangkat menjadi daimyo di Kuri pada usianya 20 tahun. Oden kemudiannya menjadikan Kin Emon, Denjiro, Kikunojo, Izo, Kanjuro, Raizo dan Ashura Doji sebagai pengikutnya. Semasa memancing di pantai Kuri, Oden telah menemui dan menyelamatkan Inuarashi, Nekomamushi dan Kawamatsu yang hampir dibakar oleh penduduk Kuri. Mereka kemudiannya mengikut Oden ke istana Kuri dan kemudiannya menjadi pengikutnya yang seterusnya. Semasa Oden mengadu kepada pengikutnya yang mereka telah kekurangan duit, Denjiro menasihati Oden untuk berwaspada dengan Orochi dan berhenti dari meminjamkan Orochi duit. Setelah mengetahui Oden kekurangan duit, pengikut-pengikutnya telah cuba untuk mencuri duit dari Yasui namun gagal. Dan menariknya, Yasui memberikan mereka duit yang dicuri dan menambahkan lagi untuk mereka. Kerana menurut Yasui, pakaian dan perwatakan mereka pada ketika itu hanya akan membawa kemaluan, menjatuhkan air muka Oden sebagai daimyo. Pengikut-pengikut Oden pun mula membelanjakan wang yang diberikan Yasui untuk berpakaian kemas, belajar cara beradab dan bercakap sopan. Dan Yasui menambah lagi supaya pengikut-pengikut Oden perlulah menjadi orang yang terbaik dan samurai yang terbaik, kerana Kozuki Oden suatu hari nanti akan menjadi shogun kepada negara Wano. Setelah 3 tahun berlalu, semasa dalam perjalanan dan pengikutnya pergi menziarahi bapaknya di Flower Capital, mengetahui kedatangan Oden dan pengikutnya ke Flower Capital, warga Flower Capital mula mengejek dan mempersenda pengikut-pengikut Oden kerana menurut mereka, pengikut Oden hanyalah sekumpulan penyamun yang harus diwaspadai, sehingga kan terdapat di antara mereka sambil tertawa menyuruh pintu tingkap ditutup kerana dikhawatiri pengikut-pengikut Oden akan menyamun rumah mereka. Namun alangkah terkejutnya saat ketibaan Oden dan pengikut-pengikutnya, mereka kelihatan sangat gagah, perkasa dan segak, dan Oden kelihatan berada di atas tandu yang dibawa oleh anak kepada babi gergasi yang menyerang Flower Capital dulu. Dan warga Flower Capital sendiri amazed dengan penampilan Oden dan pengikutnya, sehingga mereka menyangka yang rombongan Oden tersebut adalah perarakan The Shogun of Wano. Kemudian Oden pun berborak santai dengan bapaknya, dan perbualan Oden dengan Sukiyaki tersebut adalah untuk kali yang terakhirnya. Kemudian dalam tahun itu juga, Oden telah mengetahui sekumpulan lanun telah terdampar di Itachi Harbor di wilayah Kuri. Dan yes, dialah bekas anak buah lanun Rocks yang baru sahaja dibubarkan, sang lanun legenda Edward Newgate the Whitebeard. Oden kemudiannya menyerbu Whitebeard dan tercetuslah pertembungan yang dahsyat antara 3 pedang legendaris, Murakumogiri milik Whitebeard dengan Enma dan Ameno Habakiri milik Oden, sambil terpercik-percik aura Haoshoku Haki milik kedua-duanya. Sambil Oden memperkenalkan dirinya dan menyatakan ingin berlayar dengan Whitebeard, membuatkan Whitebeard terperanjat besar. Oden dengan pengikutnya bersama lanun Whitebeard telah makan bersama dalam satu kenduri, dan permintaan Oden untuk berlayar bersama Whitebeard telah ditolak mentah-mentah oleh pengikutnya. Ditolak oleh kru lanun Whitebeard kerana Oden awal pengenalannya cuba membunuh Whitebeard, dan ditolak oleh Whitebeard kerana menurutnya Oden bukan jenis orang yang boleh menerima arahan. 2 minggu kemudian, di suatu malam, Oden telah berpura-pura untuk pergi ke toilet, namun Izo tahu ada sesuatu yang tak kena, dan pada malam tersebut juga Whitebeard dengan berat hati meninggalkan Oden senyap-senyap. Namun Oden telah pun dapat menghidu rencana Whitebeard, dan Izo juga dapat menghidu rencana Oden. Oden berjaya menambat kapal Whitebeard dengan rantainya, mengheret dirinya dan Izo ke lautan. Setelah menarik Izo ke dalam kapal, Whitebeard telah menguji Oden untuk bertahan selama 3 hari untuk diseret di lautan jika dia betul-betul nak join kru Whitebeard. Setelah 2 hari dan 23 jam, akhirnya Oden telah melepaskan rantai tersebut kerana dia telah mendengar suara wanita yang meminta tolong. Dia kemudiannya sampai ke pulau tempat wanita tadi menjerit dan berjaya menakutkan penculik tersebut yang menyangka dia adalah sea monster. Esoknya, Oden berkenalan dengan wanita tersebut yang bernama Toki. Kemudiannya mereka berdua telah bertembung dengan Karma dan krunya. Namun Whitebeard telah datang dan menumpaskan mereka, dan Whitebeard akhirnya membenarkan Oden secara rasminya untuk berlayar bersama-samanya di dalam kapal Moby Dick. Dan instead of calling Oden as his son, Whitebeard memanggil Oden sebagai his little brother.
Semasa menaiki kapal, Oden terkejut melihat seekor kucing dan anjing yang telah menyelinap masuk ke dalam kapal Whitebeard, iaitu Inuarashi dan Nekomamushi. Maka jadilah mereka berempat berada dalam kapal Whitebeard dan mengembara bersama-sama Whitebeard di dalam pengembaraan yang sangat-sangat menakjubkan. Banyak first time yang Oden buat, rasa dan jumpa sepanjang pengembaraan tersebut. First time membelah dua kapal musuh. First time tengok bangunan yang berbentuk kubah. First time rasa panas dan sejuk yang tak ada kat Wano. First time tengok flora dan fauna yang pelik. Dia pergi raba bontot koala tu. First time tengok bangsa gergasi. First time tengok orang yang kuat gila sampai dia rasa mata dia reopen every day dan rasa yang diri dia sangat-sangat kerdil berbanding dunia yang sangat luas. Dan dalam masa yang sama juga, penglibatan Oden sebagai Lanun telah mendapat perhatian world government sehinggakan dia mempunyai bounty. Dan cerita tentang Oden juga telah viral dalam surat khabar sehingga mendapat perhatian dari The Pirate King sendiri, Gol D. Roger. Hubungan Oden dan Toki sedikit demi sedikit mulai akrab, rapat dan 2 tahun dalam Moby Dick dapatlah hasil yang bernama Kozuki Momonosuke. Kemudian lepas kru dalam Moby Dick mula growing, Whitebeard telah pecahkan ahli dia kepada 5 division dan Oden dilantik sebagai Commander Division kedua, dan Oden dipaksa terima jawatan tersebut oleh Whitebeard pasal dia macam tak berminat sangat. Dan pada tahun itu juga Moby Dick telah berlabuh ke satu pulau dan menjumpai seorang anak yatim yang bernama Marshall D. Teach. 2 tahun kemudiannya, iaitu di tahun keempat pengembaraan Oden, hasil dari hik-hok-hik-hoknya, Oden dan Toki dikurniakan seorang puteri yang bernama Hiyori. Pengembaraan Oden bertambah menarik apabila mereka telah sampai ke satu pulau yang sangat misteri. Saat menghampiri pulau tersebut, kapal Moby Dick dikejutkan dengan tingkah laku aneh haiwan-haiwan di lautan yang kelihatan berenang ketakutan menjauhkan diri dari pulau tersebut, seolah-olah ada raksasa yang mendiami pulau tersebut. Dan di saat Moby Dick mendarat di pulau tersebut, even haiwan-haiwan yang mendiami pulau tersebut telah lari ketakutan keluar dari hutan di pulau tersebut. Rupa-rupanya makhluk yang berada di pulau tersebut bukanlah raksasa atau jin atau syaitan. Dia adalah The King, Gol D. Roger. Macam biasa, Oden turun je dari kapal, dia telah terus menyerbu ke arah musuh dan dia tak peduli pun siapa musuh di depan dia. Walaupun ada di antara kru Whitebeard bagi tahu yang musuh tersebut adalah Roger. Di saat Oden bertarung, dia dikejutkan dengan satu letupan besar. Oden terus meluru ke arah letupan tersebut dan alangkah terkejutnya Oden kerana apa yang dilihatnya adalah pertembungan antara dua kapten legenda, Newgate versus Roger. Apa yang membuatkan Oden sangat-sangat terkejut adalah pertembungan dan percikan haki kedua-dua kapten tersebut menyebabkan letupan dan dentuman yang sangat dahsyat menterpelantingkan ramai orang. Dalam keadaan pedang, kedua-dua mereka langsung tidak bersentuhan sama sekali. Dan kedua-dua pihak telah bertarung selama 3 hari sehingga gencatan senjata dibuat pada hari keempatnya. Dalam masa beberapa hari, Oden dan dua kapten legenda tersebut telah berbincang, dan semasa berbincang, Oden beritahu yang aura yang dimiliki Roger telah 2 kali membuatnya terpaku dan tak mampu bergerak. Satu pasal Roger beritahu yang dia nak mengembara pergi ke Laughtale. Kedua pasal Roger beritahu yang dia nak jadi The Pirate King. Oden kemudiannya beritahu kedua-duanya yang dia mampu untuk membaca tulisan pada poneglyph. Roger merayu pada Oden sampai menyembah ke bumi di hadapan Oden supaya Oden menyertai krunya. Hal tersebut membuatkan Whitebeard bengang sampai lautan di pulau tersebut terbelah-belah macam yang kita dapat tengok kat Marineford. Namun setelah Oden memujuk Whitebeard, apabila Oden merasakan yang pertemuan dia dan Roger adalah takdir, Whitebeard dengan berat hati merelakan Oden dipinjam ke kapal Oro Jackson. Oden dan isterinya Toki telah menyertai kapal Roger dan diikuti sang kucing dan sang anjing secara senyap-senyap. Di kapal Oro Jackson merupakan chapter kedua dalam jurnal pengembaraan Oden. Awalnya keberadaan Oden dalam kapal Oro Jackson tidak berapa digemari oleh kru Roger. Namun setelah melihat kegilaan Oden dan perangai dia, Oden terus disenangi oleh seluruh kru kapal Roger. Pengembaraan mereka bersama awalnya di Mocktown. Kemudian mereka mencapai ke Pulau Langit Skypia di mana Oden menulis mesej Roger
Roger, bukan di batu poneglyph, tapi di atas Shandorian Golden Belfry. Setelah kembali dari Skypiea, mereka telah berlayar ke Water 7. Di Water 7 lah Roger menjumpai Tom dan Oden menjumpai Frankie dan menjemput bersamanya dalam pengembaraan. Namun ditolak oleh Frankie pada ketika itu. Dan di situ jugalah Roger sangat terkejut apabila dia mengetahui yang di Wano dan Zou ada dua road poneglyph, membuatkan Roger agak bengang dengan Nekomamushi, Inuarashi dan Oden sebab tak bagi tahu awal-awal. Roger kemudiannya sangat-sangat seronok sebab dia dah curi information red poneglyph dari Big Mom dan hanya satu lagi red poneglyph yang perlu dicari dan Roger tahu lokasinya. Mereka pun terus menuju ke Fishman Island bagi mendapatkan road poneglyph yang kedua. Dalam perjalanan menuju ke pulau yang berkedalaman 10,000 kaki di dasar lautan, Oden dan Roger dilihat mampu mendengar Voice of All Thing apabila mereka mendengar suara The Sea King. Di Sea Forest di Fishman Island, Oden telah membaca dua poneglyph yang satunya mengandungi permohonan maaf dari Joy Boy dan mereka juga telah dimaklumkan bahawa Puteri Neptune akhirnya nanti adalah the legendary ancient weapon iaitu the Poseidon. Dan kemudiannya mereka mengembara ke satu lagi pulau pelik yang bukan hujan air yang turun, bahkan hujan petir yang menyambar-nyambar ke bumi. Dan di situ mereka menemui satu lagi poneglyph. Semasa menghampiri Wano iaitu bagi mendapatkan road poneglyph yang ketiga, Toki telah jatuh sakit, membuatkan ekspedisi Toki bersama kapal Roger terhenti di situ. Begitu juga si kucing dan anjing yang diarahkan Oden bagi menjaga Toki. Dan pada masa itulah Oden telah mengetahui yang Wano telah berubah walaupun dia tidak memalingkan wajahnya ke belakang. Kemudian Oden meneruskan pengembaraannya ke Zou dengan cara mengikut Viver Card yang Roger miliki. Di Zou, Oden dan Roger dapat merasakan aura yang berbeza kerana kemampuan mereka mendengar the voice of all thing. Dan di Zou juga mereka telah menemui road poneglyph yang terakhir dan Oden telah mengetahui dari situ bahawa klan Kozuki dan klan Minx telah berjanji setia antara satu sama lain setelah melihat Chop Moho klan Kozuki di situ. Setelah mendapatkan road poneglyph, mereka pun telah berlayar menuju ke destinasi berikutnya iaitu pulau terakhir yang pada ketika itu masih lagi belum mempunyai nama. Dalam perjalanan, bocah kapal Oro Jackson telah jatuh sakit iaitu Buggy. Dia terpaksa ditinggalkan dan Shanks telah menemaninya, membuatkan mereka berdua tidak dapat bersama dalam pengembaraan ke pulau terakhir tersebut. Akhirnya heboh satu dunia apabila mengetahui yang Goldie Roger berjaya menakluki The Grand Line dan berjaya menjejaki pulau terakhir tersebut sehingga Roger dijuluki The Pirate King. Setelah berjaya mencapai pulau terakhir tersebut, segala rahsia besar dunia One Piece telah tersingkap. Oden telah mengetahui apa itu Void Century, maksud Whale of D dan The Ancient Weapon. Cuma apa yang paling menarik di saat Roger menjumpai harta peninggalan Joy Boy adalah dia ketawa. Begitu juga kru-kru Roger yang lainnya sampai mengalir air mata, sehingga kan Roger sendiri menamakan pulau misteri yang belum pernah dijelajah siapa-siapa pun dalam tempoh 800 tahun itu sebagai Pulau Laugh Tale. Setelah Roger berjaya mencapai matlamatnya, lanun Roger telah dibubarkan. Oden juga telah meninggalkan kru Roger dan dihantar semula ke Wano. Oden juga telah menolak tawaran kru Roger daripada membantu dia dalam membuka semula negara Wano. Oden kemudiannya pulang semula ke pangkuan keluarganya dan pengikut-pengikutnya dengan matlamat untuk membuka semula negara Wano kepada dunia luar. Oden telah mendapat perkhabaran bahawa Orochi telah menjadi shogun yang baru kepada negara Wano dengan bantuan Kaido. Dia juga telah mendapat perkhabaran bahawa keluarga dia telah diancam dan diganggu sehingga Toki telah tercedera akibat dipanah di peha kiri semasa melindungi Momonosuke. Bengang dengan tindakan Orochi, Oden mengarahkan supaya pengikutnya melindungi keluarganya sementara Oden telah meluru ke arah Flower Capital. Oden telah sampai ke dalam istana setelah menewaskan penjaga istana di sana. Sebaik sahaja melihat Orochi yang bersemayam di tempat shogun, Oden telah meluru menyerang Orochi namun telah dihalang oleh Kurozumi Semimaru berkat kekuatan Bari-Bari Nomi miliknya. Setelah mendengar penjelasan Orochi tentang bagaimana cara licik dia menaiki tahta, Oden telah keluar dari istana dan setiap minggu Oden akan menari sambil bogel di jalanan di Flower Capital, membuatkan semakin ramai penduduk Wano mula membencinya.
Setahun kemudian, Oden mendapat surat khabar dari Orochi dengan berita kematian Goldie Roger. 2 tahun kemudiannya telah tercetus peperangan antara Gecko Pirates menentang Beast Pirates di Ringo. Namun, Oden masih lagi menari sambil berbogel. Begitu juga pada tahun ketiga dan keempat. Namun pada tahun yang kelima, Oden telah mendapat perkhabaran tentang penangkapan The Yakuza Boss Hyogoro kerana dia tak nak ikut arahan Orochi, membuatkan samurai-samurai Hyogoro terkorban. Begitu juga bini Hyogoro membuatkan Oden menjadi marah. Oden kemudiannya mengumpulkan keseluruhan pengikutnya dan mula mengorak langkah untuk menyerang Kaido. Sebelum meninggalkan Kuri, Oden memberikan Toki sepucuk surat. Dalam perjalanan menuju Onigashima, Oden dan pengikutnya telah bertembung dengan Kaido di Udon. Pertarungan telah berlangsung dengan dahsyatnya dan pada masa itu Shinobu juga turut serta membantu. Kru Beast Pirate terkejut besar apabila Oden berjaya melukakan Kaido dengan serangannya. Namun semasa perhatian Oden telah beralih ke arah Kurozumi Higurashi yang menyamar sebagai Momonosuke, Kaido telah berjaya menumpaskan Oden dan dengan bantuan The Three Calamities, Queen dan King, kru Beast Pirate berjaya menewaskan Oden dan The Red Scabbard. Kekalahan Oden mendakwa bahawa Shinobu bukanlah alainya, membiarkan Shinobu dibebaskan. Oden dan The Red Scabbard kemudiannya telah dipenjarakan dan menanti hukuman direbus hidup-hidup dalam masa 3 hari. Toki melawat Oden di penjara dan Oden menyerahkan pedang miliknya kepada Toki untuk diserahkan kepada kedua anak-anaknya. Di hari eksekusi Oden membuat perjanjian dengan Kaido untuk melepaskan semua yang terselamat dari direbus dalam masa 1 jam tersebut. Oden telah masuk ke dalam kawah yang berisi minyak panas itu dan telah memikul satu papan besar di atas bahunya dan mengarahkan pengikutnya untuk berdiri di atas papan besar itu. Keadaan menjadi semakin panas dengan kata-kata penduduk Flower Capital yang masih menggelar Oden the Idiot Lord. Shinobu yang berada di situ telah mendedahkan perkara sebenar kenapa Oden tidak bertindak selama tempoh 5 tahun sebelum ini dan kenapa dia menari bogel untuk tempoh 5 tahun sebelum ini. Ia kerana Orochi inginkan jawatan Shogun hanyalah untuk membalas dendam dan menghancurkan negara Wano kerana dulu orang-orang tua Orochi iaitu klan Kurozumi telah melanggar undang-undang dan telah dipaksa untuk seppuku iaitu upacara bunuh diri dan dipenggal bagi mendapat semula kehormatan mereka. Namun walaupun seluruh keluarga Orochi telah dijatuhkan hukuman, ia tidak menghalang orang ramai dari memikul dan membunuh seluruh klan Kurozumi yang lainnya walaupun mereka adalah budak-budak kecil. Kemudian di satu bilik terdapat banyak senjata dan warga tempatan Wano yang dijadikan tebusan untuk dijual atau dibuat main atau dibunuh. Sebab itulah Oden akan keluar menari bogel di jalanan Flower Capital kerana pertama sebagai permohonan maaf terhadap apa yang dah berlaku kepada klan Kurozumi. Kedua, apabila Oden keluar menari, 100 orang dari penduduk Wano akan terselamat. Ketiga, Oden keluar dari Kuri dan melawat setiap wilayah di Wano untuk memastikan seluruh penduduk Wano terselamat dan dipercaya pada janji-janji Lanun Kaido yang berjanji untuk keluar dari Wano setelah kapal perang mereka siap dibina. Setelah mendengar penjelasan daripada Shinobu, kepercayaan penduduk Wano telah kembali semula kepada Oden dan mereka mula bersorak supaya Oden dapat bertahan. Semasa Oden bertahan selama tempoh 1 jam tersebut, Oden telah bagi tahu sebab Wano menutup pintu dari dunia luar dan menyatakan hasratnya dan mengamanahkan pengikutnya untuk membuka Wano bagi pihaknya. Oden berjaya menahan kepanasan selama tempoh 1 jam tersebut. Namun si celaka Orochi mengarahkan skuad penembak untuk bersiap sedia menembaknya. Oden sekali lagi sambil menjerit supaya samurainya membuka Wano untuknya telah melempar samurai-samurainya dari kawah tersebut. Semasa semua dari Red Scabbard melarikan diri, mereka telah mengenang kenangan mereka dengan Oden. Kinemon, Denjiro, Kikunojo, Kanjuro, Raizo, Ashura Doji, Nekomamushi, Inuarashi dan Kawamatsu. Kaido kemudiannya dengan bacolnya telah menembak Oden di kepala dan Oden pun mati dengan senyuman. Kemudian Toki telah membaca surat yang diberikan Oden kepadanya semasa Oden dalam perjalanan menuju ke Onigashima sebelum ini yang menyatakan tiada siapa yang akan dapat mengalahkan Kaido sekiranya dia gagal dan dalam tempoh 20 tahun lagi satu peperangan besar akan muncul yang akan membelah lautan dan satu watak protagonis akan muncul dari New World dan merekalah yang akan mengalahkan Kaido. Dan begitulah berakhirnya riwayat sang legenda Wano yang membawa kepada pertembungan antara aliansi Luffy menentang aliansi Kaido pada masa sekarang ini.
So that's all I have for now. And again, aku minta maaf sekali lagi kepada anime only watcher pasal banyak gila spoiler dalam video ni. Tapi macam yang aku bagi tahu tadi, spoiler-spoiler yang ada pun aku cuba hide the details, macam siapa Hiyori, siapa Shimotsuki Yasui, siapa pengkhianat dalam The Red Scabbard dan banyak lagi lah. So I hope you guys enjoy the video, and jangan lupa to press the subscribe button and bell notification button so that korang tak terlepas video-video dari aku. Share video ni dengan kawan-kawan korang, bantu aku untuk capai 100,000 subscriber sebelum 2021. And until then, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi